Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimuni Hayati. Saya akan membentangkan bidang tamadun Islam tajuk Zaman Bani Uthmaniyah dalam buku teks pendidikan syariah Islamiah tingkatan 5. Okey, kita tengok latar belakang tamadun Bani Uthmaniyah. Yang pertama, selepas kerajaan Bani Abbasiyah, muncullah satu kerajaan Bani Uthmaniyah yang diakui oleh sarjana barat sebagai kerajaan Islam yang terhebat pada zamannya. Kenapa? Kerana kekuatan dan keluasannya dianggarkan melebihi kekuatan semua kerajaan Eropah yang ada pada waktu itu. Dan keluasan kerajaan Bani Uthmaniyah ni merangkumi negara-negara yang terletak dalam 3 benua, iaitu benua Asia, Eropah dan Afrika. Zaman kegemilangan tamadun Bani Uthmaniyah bermula pada tahun 699 Hijrah atau bersamaan dengan 1300 Masihi dan berakhir kemerosotannya pada tahun 1342 Hijrah bersamaan dengan 1924 Masihi, iaitu selama lebih 6 kurun dan seramai 38 orang pemerintah yang memerintah kerajaan Bani Uthmaniyah ni. Yang kedua, siapakah Khalifah kerajaan Bani Uthmaniyah? Okey, Khalifah kerajaan Bani Uthmaniyah ni berasal daripada satu kabilah Turki yang tinggal di Turkistan yang diketuai oleh Ertugrul Gazi. Mereka ni berada di bawah pemerintahan satu bani, iaitu Bani Seljuk. Setelah kewafatan Ertugrul pada tahun 687 Hijrah atau 1288 Masihi, kepimpinan kabilah ini diambil alih oleh anaknya sendiri, iaitu Uthman. Bapaknya Ertugrul, anaknya Uthman. Okey, pada tahun 699 Hijrah atau 1300 Masihi, berlaku kejatuhan kerajaan Bani Seljuk akibat peperangan dengan tentera Tatar. Disebabkan itulah Uthman mengisytiharkan kerajaan Bani Seljuk menjadi kerajaan yang bebas dan beliau menjadi ketua pertama untuk kerajaan tersebut. Okey, yang ketiga, zaman kegemilangan bermula pada fasa kedua pemerintahannya, iaitu pada tahun 855 Hijrah bersamaan 1451 Masihi pada pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih atau nama sebenarnya ialah Sultan Muhammad II. Tapi nama gelaran famous dia yang kita panggil ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Apa yang dia buat? Okey, beliau berjaya menawan Konstantinia ataupun kota Konstantinopel yang merupakan kota penting bagi kerajaan Byzantine. Kejayaan ini telah menjadikan kerajaan Bani Uthmaniyah digeruni oleh negara-negara barat. Jadi, Sultan Muhammad Al-Fatih ni merupakan pembenar kepada hadis Rasulullah SAW semasa Perang Khandaq. Apa hadis tersebut? Okey, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Konstantinopel itu pasti akan dibuka. Sebaik-baik ketua ialah ketuanya dan sebaik-baik tentera ialah tenteranya. Riwayat Ahmad. So, benarlah bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih ni merupakan orang yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Malah, maksud Al-Fatih sendiri ialah pembuka. So, beliaulah yang membuka kota Konstantinopel bersama tentera-tenteranya. Okey, pada zaman pemerintahan Sultan Salim I, beliau berjaya menggabungkan tanah Hijaz ke dalam pemerintahan yang menjadikan beliau sebagai pelindung umat Islam di seluruh dunia pada zaman itu. Pada pertengahan kurun ke-16, sultan-sultan yang memerintah Sumatera dan India telah meminta pertolongan Khalifah Kerajaan Bani Uthmaniyah untuk melawan tentera Portugis yang datang menyerang mereka. Okey, pada zaman pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, tentera Bani Uthmaniyah berjaya menghalau tentera Portugis dari Laut Merah dan mematahkan penguasaan mereka ke atas kawasan-kawasan Teluk Parsi serta mengamankan laluan perdagangan antara Indonesia dengan India. Okey, yang keempat, time inilah berlaku zaman kemerosotan terhadap kerajaan Bani Uthmaniyah,
yang ditamatkan oleh Mustafa Kamal Atatürk pada tahun 1342 Hijrah bersamaan 1924 Masihi. Okey, sebelum ni, masa zaman kegemilangan kerajaan Bani Osmaniyah, kita ada pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Salim I. Masuk je pemerintahan Mustafa Kamal Atatürk ni, dialah punca kerajaan Bani Osmaniyah mengalami zaman kemerosotan. Apa yang dia buat? Okey, first, dia gantikan kerajaan Bani Osmaniyah dengan kerajaan yang berasaskan bangsa Turki yang menzahirkan kebencian terhadap Islam kerana menganggapnya sebagai penghalang kemajuan. Maksudnya dia nak bangsa Turki tu benci terhadap Islam sebab Islam ni macam penghalang daripada kemajuan. Lepas tu, Kamal Atatürk ni juga dia gantikan undang-undang Islam dengan undang-undang yang diambil daripada Barat. So kat sini kita nampaklah yang Mustafa Kamal Atatürk ni memang sangat kejam dan zalim terhadap Islam. Okey, kita beralih pula kepada kegemilangan tamadun Bani Osmaniyah. Dari segi pentadbiran ada 7. Yang pertama, pemerintah kerajaan Bani Osmaniyah dikenali sebagai Sultan atau Khalifah. Yang kedua, pemerintah melantik menteri-menteri, ketua-ketua, tentera, mufti, qadi atau dikenali sebagai hakim dan pegawai-pegawai kerajaan bagi membantunya. Ketiga, bahasa Arab telah menjadi bahasa utama kerajaan Bani Osmaniyah. 4. Takwim hijrah telah menjadi takwim rasmi negara. Yang kelima, keadilan sosial seperti kebajikan secara menyeluruh dan sama rata bagi rakyatnya yang berbilang bangsa, agama dan warna kulit sehingga melahirkan keharmonian dan perpaduan. Yang keenam, para ulama telah mendapat tempat yang tinggi dan bertanggungjawab bagi memastikan pelaksanaan syariat Islam secara sempurna dalam negara. 7. Pendidikan rakyat dititik beratkan dengan menyediakan pusat-pusat pengajian yang lengkap dengan kemudahan bagi para pelajar seperti tempat penginapan, biasiswa dan perpustakaan. Okey, dari sudut ketenteraan pula ada 5. Yang pertama, armada tentera laut bertugas mengiringi kapal-kapal perdagangan orang Islam bagi melawan serangan lanun-lanun yang cuba merampas barang-barang dagangan. Yang kedua, tentera kerajaan Bani Osmaniyah mempunyai semangat jihad yang tinggi dan sentiasa berjuang untuk mempertahankan Islam, terutamanya daripada serangan tentera kerajaan Byzantine dari Eropah. Yang ketiga, pada tahun 791 Hijrah bersamaan 1389 Masihi, tentera kerajaan Bani Osmaniyah berjaya memenangi Perang Kosovo yang menamatkan penguasaan Serbia ke atasnya. Yang keempat, kejayaan hebat berlaku pada tahun 857 Hijrah bersamaan 1453 Masihi apabila tentera berjaya menakluki Konstantinia dan ia telah dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Osmaniyah serta ditukar nama kepada Istanbul. Yang kelima, kerajaan Bani Osmaniyah mempunyai armada tentera laut yang besar bagi menjamin keselamatan pedagang-pedagang Islam di Laut Mediterranean, Laut Merah dan Teluk Parsi. Okey, dari segi ekonomi pula ada 4. Yang pertama, kedudukan kerajaan Bani Osmaniyah berada di tempat yang strategik kerana merupakan laluan perdagangan antara benua Eropah dengan benua Asia. Yang kedua, pada kurun ke-15 Masihi, kota Bursah, pusat pemerintahan kerajaan Bani Osmaniyah sebelum berpindah ke Istanbul, telah menjadi pusat perdagangan yang terkemuka di dunia yang menghimpunkan barang-barang dagangan daripada benua Asia. Yang ketiga, aktiviti perdagangan yang rancak telah menyumbang hasil kutipan cukai yang tinggi kepada kerajaan. Yang keempat, tanah-tanah wakaf diuruskan secara sistematik dan telus sehingga banyak pusat pengajian dan pusat perniagaan yang besar dapat dibangunkan. Okey, kita beralih pula kepada 2 tokoh yang masyhur pada zaman Bani Osmaniyah. Yang pertama, Kujah Ma'mar Sinan. Nama sebenar beliau ialah Sinan ad-Din Yusuf bin Abdul Manan.
Gelaran yang diberi ialah Kujah Mi'mar. Tempat kelahiran beliau di Anatolia. Tahun kelahiran ialah 895 Hijrah bersamaan 1489 Masihi, manakala tarikh wafat 996 Hijrah bersamaan 1588 Masihi. Okey, apakah jasa Kujah Mi'mar ni? Yang pertama, beliau membina sebuah jambatan buat kali pertama untuk Korban Mustafa Pasha di Bulgaria. Yang kedua, beliau juga berjaya membina sebuah jambatan bagi menyeberangi sebatang sungai dalam masa 13 hari. Yang ketiga, beliau membina masjid-masjid yang menjadi kemegahan kerajaan Bani Osmaniyah. Yang keempat, beliau dilantik sebagai Ketua Jurutera Negara. Dan yang kelima, beliau menghasilkan lebih daripada 300 buah binaan. Okey, next kita pergi kepada tokoh yang kedua iaitu Badi'uz Zaman Said Nursi. Nama sebenar beliau ialah Said Nursi. Gelaran beliau ialah Badi'uz Zaman. Tempat kelahiran di Nursi, Turki. Tahun kelahiran ialah 1294 Hijrah bersamaan 1877 Masihi. Dan tarikh wafat ialah pada 25 Ramadan 1379 Hijrah bersamaan 23 Mac 1970 Masihi. Apakah jasa Badi'uz Zaman ni? Okey, yang pertama, beliau giat berdakwah kepada pemimpin dan masyarakat supaya mengamalkan kembali Islam secara sempurna. Yang kedua, beliau menyertai jihad untuk memerangi tentera Eropah yang cuba menjajah negara-negara yang berada di bawah pemerintahan kerajaan Bani Osmaniyah. Yang ketiga, kelantangan beliau berdakwah dan menegur kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, beliau menentang dasar sekular kerajaan Turki baharu secara keras dan terbuka. Dan yang kelima, beliau mengarang kitab yang dinamakan sebagai Risalah An-Nur yang digunakan sebagai metod dakwahnya kepada masyarakat. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor-faktor kegemilangan tamadun Bani Osmaniyah. Ada 8. Yang pertama, keikhlasan para khalifah untuk menegakkan Islam yang dianggap sebagai tanggungjawab utama mereka. Yang kedua, semangat dakwah dan jihad yang tinggi oleh khalifah dan tentera kerajaan Bani Osmaniyah. Yang ketiga, keadilan yang menyeluruh ditegakkan oleh khalifah yang membela golongan yang dizalimi dan lemah. Yang keempat, golongan agama seperti mufti dan qadi diberikan kuasa untuk melaksanakan undang-undang Islam secara bebas dan diberikan peruntukan kewangan yang besar untuk menjalankan aktiviti-aktiviti keagamaan. Okey, yang kelima faktornya ialah menitikberatkan pendidikan untuk rakyat dengan membina pusat-pusat pengajian yang lengkap dengan kemudahan pembelajaran. Pendidikan agama ni dianggap sebagai kewajipan utama pemerintah. Yang keenam, kebajikan rakyat diambil berat oleh khalifah dengan memberikan kemudahan yang sempurna seperti hospital percuma bagi golongan yang tidak mempunyai kemampuan. Yang ketujuh, pembinaan pusat-pusat perniagaan yang besar dan jalan raya bagi menghubungkan para pedagang yang datang dari pelbagai benua untuk menjalankan perniagaan di wilayah-wilayah Islam. Yang ke-8, melengkapkan tentera dan armada laut dengan kelengkapan persenjataan yang terkini bagi membolehkan mereka menjaga keselamatan negara serta melindungi pedagang-pedagang di laluan perairan antarabangsa. Okey, tadi faktor-faktor kegemilangan. Sekarang kita pergi pula kepada faktor-faktor kemerosotan tamadun Bani Osmaniyah. Ada 8 juga. Okey, yang pertama, kelemahan penghayatan Islam dalam jiwa para khalifah. Nilai keislaman berkurangan dan tidak menjadi keutamaan apabila mereka tamak untuk kekalkan kuasa dan takhta pemerintahan antara anak-anak khalifah. Yang kedua, kelemahan kepimpinan apabila terdapat khalifah yang dilantik pada usia yang terlalu muda gagal mengendalikan pentadbiran kerajaan. Yang ketiga,
umat Islam ketinggalan dalam bidang teknologi yang menyebabkan musuh-musuh kerajaan Bani Uthmaniyah menguasai teknologi persenjataan dan peperangan. Yang keempat, penyelewengan tentera elit daripada tujuan asalnya untuk melaksanakan misi ketenteraan dan melindungi rakyat kepada menindas rakyat serta melakukan kezaliman. Okey, next yang kelima ialah pelantikan menteri-menteri yang tidak berkelayakan oleh khalifah serta mereka tidak lagi mentadbir dan mengetuai pentadbiran disebabkan mereka sibuk dengan hal-hal keduniaan yang tidak penting. Yang keenam, pembaziran khalifah terhadap sumber hasil negara seperti pembinaan istana khalifah yang hampir mencecah 1/3 hasil kewangan negara. Yang ketujuh, bebanan hutang yang tinggal diambil dari negara-negara Eropah sehingga menyebabkan kerajaan Bani Uthmaniyah tidak mampu membayarnya. Dan last sekali yang ke-8, kelemahan sistem pendidikan yang meminggirkan pendidikan Islam dan menggalakkan pendidikan sekular menyebabkan faktor-faktor kemerosotan tamadun Bani Uthmaniyah. Okey, kita pergi pula kepada usaha-usaha dan tindakan yang boleh dilakukan ke arah memperkukuhkan sistem pengurusan pentadbiran sesebuah negara. Ada 5. Yang pertama, kita mestilah melantik pemimpin yang mempunyai ilmu agama yang cukup dan berakhlak baik serta berintegriti. Yang kedua, kita kenalah mengamalkan sistem syura dalam membuat keputusan terutamanya jika melibatkan kepentingan awam. Yang ketiga, kita boleh menasihati pemimpin secara baik dan berhikmah serta membantu mereka menguruskan negara dengan ikhlas. Yang keempat, tidak menyebarkan berita-berita yang belum pasti dan fitnah sehingga boleh mengakibatkan huru-hara dalam masyarakat. Yang kelima, kita mestilah bersangka baik sesama Muslim, tidak melakukan perkara yang menyakiti orang lain dan saling bekerjasama dalam menjayakan agenda-agenda yang mendatangkan manfaat. Okey, di sini saya sertakan satu soalan kebat sebagai latihan pengukuhan. Ada hadis Rasulullah SAW sebagai pernyataan. Hadis ni lah yang saya cerita tadi pasal hadis Rasulullah dengan pembukaan kota Konstantinopel tu. Okey, soalan dia. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan tokoh pahlawan Islam yang telah berjaya merealisasikan hadis di atas. Huraikan iktibar yang boleh anda teladani daripada keunggulan beliau. 6 markah. Kat sini dia bagi tahu 6 markah. So, jawapannya mesti kena ada 6 poin atau 6 isi. Korang cuba jawab soalan ni. Untuk penghargaan, saya ingin berterima kasih kepada Tuan Pengetua SMKA Haji Muhammad Yassin, iaitu Ustaz Muhammad Azhar bin Tumin, dan guru-guru PSI iaitu Ustaz Sani dan Ustaz Abdullah kerana sudi membimbing dan memberi galakan kepada kami dalam usaha untuk menyiapkan video tajuk PSI untuk tingkatan 5. Semoga usaha kecil ini dapat memberi manfaat kepada semua pelajar di Malaysia yang menduduki subjek PSI dalam SPM. InsyaAllah. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.